Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk murid-murid tahun 5, especially untuk anak murid saya kelas 5. 5 beta untuk pagi ini kamu ada bersama dengan cikgu dalam kelas bagi mata pelajaran sains untuk sama-sama berkongsi ataupun kita belajar berkaitan dengan sistem rangka dan sistem peredaran darah manusia. Okey, so saya harap awak dapat bersama dengan saya dengan melihat apa yang ada dalam buku teks kita pada muka surat 19 dan seterusnya kita akan belajar secara terus bagaimana cara untuk mengetahui berkaitan dengan topik sistem rangka dan sistem peredaran darah manusia. Okey, murid-murid, so boleh dapatkan buku teks kamu dengan segera dan terus belajar pada muka surat 19. Okey, cikgu teruskan dengan sistem rangka manusia. Dalam buku teks itu kita akan belajar tentang fungsi bagi setiap sistem rangka manusia. Okey, yang pertama kita ada tengkorak dan fungsi tengkorak adalah untuk melindungi otak. Kedua, tulang rusuk. Tulang rusuk berfungsi untuk melindungi organ dalaman. Tulang belakang berfungsi untuk menyokong tubuh manusia. Dan tulang kaki dan tulang tangan berfungsi sebagai sokongan dan juga pergerakan. Baik. Ini adalah sendi pada tubuh manusia. Okey, kamu boleh lihat bagaimana kedudukan sendi based on your textbook ataupun berdasarkan daripada buku teks kita. Baik, cikgu teruskan secara jelas dalam buku teks kita berkaitan dengan sistem rangka manusia. Kamu boleh lihat sama-sama di samping untuk melihat apa yang ada dalam video cikgu. Okey, sistem rangka manusia dan fungsinya. Okay, tahukah kamu mengapakah cacing tidak dapat bergerak tegak seperti manusia? Jawapannya ialah kerana cacing tidak mempunyai tulang seperti manusia. Okey, so kita sepatutnya berasa syukur kerana kita mempunyai sistem tulang yang membolehkan menyokong dan memberikan pergerakan kepada manusia. Okey, berikut seperti yang cikgu terangkan tadi, 5 bahagian utama dalam sistem tulang manusia bermula dengan tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, tulang tangan dan tulang kaki. Baik, terus kita lihat pula fungsi-fungsi bagi sistem rangka manusia tersebut. Yang pertama, bagi tengkorak. Fungsi tengkorak adalah untuk melindungi otak daripada sebarang kecederaan. Kedua, sistem bagi tulang belakang pula berfungsi untuk menyokong tubuh kita. Kalau tak ada tulang belakang, kita tidak boleh berdiri dan juga kita tak boleh bergerak. Next, yang ketiga ialah tulang rusuk. Fungsi tulang rusuk adalah untuk melindungi organ dalaman seperti peparu dan jantung. Okey, di samping itu ada juga hati dan perut yang terlibat di dalam yang dilindungi oleh tulang rusuk kita. Dan yang terakhir ialah tulang kaki dan tangan. Fungsi tulang kaki dan tangan adalah sebagai sokongan dan pergerakan kepada manusia. Tanpa tulang kaki, tanpa tulang tangan, manusia tidak boleh berdiri, manusia tidak boleh bergerak dan badan kita tidak dapat disokong oleh tulang-tulang tersebut. Okey, seterusnya, kedudukan sendi. Ya, okey, kita lihat pula tentang sendi. Ini adalah maksud bagi sendi dan saya harap awak dapat menggariskan dengan pensel berdasarkan buku teks kamu tentang maksud sendi. Sendi ialah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Kita lihat bahagian-bahagian di mana sendi terdapat pada tubuh manusia. Okey, dan berikut adalah merupakan fungsi-fungsi sendi. Ya, so kita dapat lihat bahawa sendi mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Okey, di antaranya kedudukan sendi membolehkan pergerakan manusia dan membolehkan kebolehlenturan tubuh kita. Contoh, kita dapat menyeimbangi badan bagaimana untuk menyepak bola. Tanpa sendi, kita tidak dapat seimbangkan pergerakan dan juga menari. Ini adalah salah satu contoh. Tanpa sendi juga tulang leher kita tidak dapat digerakkan ke kiri dan ke kanan, atas dan ke bawah. Okey, juga tidak dapat melaksanakan satu konsisten badan ataupun satu posisi badan dalam keadaan yang konsisten. Okey. Apakah kepentingan bagi sistem rangka manusia? Sistem rangka manusia sangat penting. Apa kepentingannya? Membolehkan kita berdiri dengan tegak, membolehkan kita dapat stabil dan juga melindungi organ-organ dalaman kita. Alright?
So itu saja penerangan cikgu berkaitan dengan topik sebagai kerja rumah dekat kamu ialah kamu perlu membina model rangka utama manusia berdasarkan latihan pada muka surat 27. Jangan risau murid-murid, untuk bahagian gambar tersebut, saya akan masukkan ke dalam grup Telegram kita. Silalah cetak ataupun kamu boleh melakarnya dan cantum menjadi boneka seperti yang ditunjukkan. Okey? Itulah sedikit penerangan saya berkaitan dengan topik kita pada hari ini. So, sebagai rumusan, apa yang patut kamu buat ialah siapkan yang pertama, latihan di mana kamu diminta untuk menyediakan satu boneka tulang. Setelah siap, hantar latihan tersebut di dalam grup Telegram kita. Hingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan bye-bye.